Kalau nak buat solat Jumaat, selepas solat Jumaat, kalau nak buat solat sunat taubat digabung dengan solat sunat selepas Jumaat, boleh tak? Boleh. Kerana tidak ada sebarang hadis yang mengatakan solat sunat taubat secara khusus. Nah, tak ada Nabi kata siapa yang nak bertaubat adalah dirikan solat 2 rakaat. Nah, tapi solat sunat taubat ni dia faham daripada bahawasanya mulakanlah, maknanya hari baru kita setelah bertaubat dengan amal kebajikan. Jadi start selalu lepas taubat, start selalu amal kebajikan. Maka orang tanya ulama, orang tanya Rasulullah, amal benda afdal kali? Nabi kata as-salah. Semayang amal paling hebat sekali. Maka lepas pada taubat dirikan 2 semayang sunat. Akhirnya terkenal sekarang dengan semayang solat sunat taubat. Faham? Kalau kita taubat tak semayang sunat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita istighfar saja, tak ada benda. Kita buat kebajikan dengan orang lain, kita buat dengan sedekah. Nak mula kita taubat dengan sedekah, tak ada masalah. Lepas tu masalah solat sunat taubat, masalah khilafiyah. Jumhur ulama kata ada, tapi bukan dengan nas qat'i. Dengan faham pada hadis Nabi, mulakan solat sunat, solat ibadat terbaik iaitulah solat. Dan mulakan hari baru kita setelah taubat daripada dosa dengan mengerjakan solat. Jadi dia pun lepas main Jumaat, dia niat solat sunat taubat dan ba'da zuhur, hukumnya sah. Dan kalau kita buat suku, ma aksaru fi'la aksaru sawaba, banyak berbuat banyak pahala. Soalan seterusnya, adakah unsur riba dalam insurans? Kerana orang yang nak keluar daripada insurans kena bayar sebanyak 60% atau 50%. Yang manakah syarikat insurans yang disyorkan untuk menyertai? Apakah pula perbezaan antara insurans dengan takaful? Harap dijelaskan dengan terperinci. Terperinci itu tak boleh lah. Kita bukan pakar dalam bagian muamalah insurans ni. Kita pun rojok-rojok fatwa-fatwa mufti saja. Jadi tak kira lah insurans nama apa pun. Insurans yang ada akad tabarruk dan tidak ada riba atau mengambil harta menyimpan secara batil, ini dibenarkan oleh syarak. Kalau kita nak berhenti, kena hilang 50% harta, 60% jawabnya ni terang-terang batil. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil, masuk pada ayat ni terang-terang besar sangat. Tapi kalau kita dicas sedikit, nampak, kerana merugikan syarikat, kerana kita akan lari gitu, umpama duit kita ada 16,000 atau 8,000, kita kena bayar 250 kerana keluar, itu dibenarkan syarak. Faham? Ni kalau 50% PT kita 8,000, kita nak keluar dari insurans tu kena bayar 4,000. Ini jelas makan hati orang secara tidak betul. Kemudian kalau kita masuk insurans, katakan insurans macam takaful ni, panel syariah Islam mengatakan dia sah menurut syarak. Faham? Sah menurut syarak. Ingat, kalau kita masuk insurans pun jangan jadi syirik. Walaupun insurans tu Islamik dah. Ramai orang jadi syirik sebab dia bila masuk insurans, dia yakin bila dia mati atau kemalangan, masa depan cerah. Faham lagi? Sini ramai jadi syirik. Walaupun dia masuk takaful Islam. Sebab apa? Sebab dia yakin ataupun dia hati dia terlapang dah, tak berasa apa dah. Sebab piti dia, kalau dia mati, isteri dia akan dapat RM100,000. Tak susah dah anak bini dia. Maka tak susah dah beratung dengan piti, orang ni syirik kepada Allah. Takut-takut syirik ini jadi syirik kabir. Tak Tuhan tak ampun balik awal, masuk neraka, kekal dalam neraka. Jadi musibah 8 juta ke 10 juta ke, insurans mu hebat sekali, tinggi sekali ke, kita mati bini kita akan dapat 15 bilion ke? Jawabnya kita yakin dalam hati kita, Allah saja beri senang, bukan insurans. Biar jaga benda-benda akidah seperti itu. Dalam surah boleh tak buat solat sunat tahiyat masjid? Berlaku khilaf masalah surah macam surah gini. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak jadi tahiyat masjid. Maka kita buatlah solat sunat orang lain pada kaum yang muktamad. Pendapat yang kedua yang diraikan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Salah meraikan ke pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahawasanya dalam surah pun juga dikira masjid. Jadi benda ni khilafiyah. Jadi rahmat bagi kita. Siapa yang nak taklid pandangan imam-imam yang mengatakan boleh tahiyat masjid dan surah, silakan, tak ada boleh larang apa-apa. Orang nak pakai hak kaum muktamad mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Ini imam-imam. Boleh kita nak pilih belaka. Yang tak boleh pilihnya imam-imam mujtahid belaga dengan mufti perlih ke orang umpama, tu tak boleh lah. Ada makmum tak sempat ambil Fatihah tapi imam dah rakaat.
Apakah makmum tadi perlu habiskan bacaan atau terus rakaat ikut imam? Dia kata makmum dah habis Fatihah, imam rakaat dah. Jawabnya imam rakaat setelah baca surah. Bukan imam rakaat setelah makmum habis baca Fatihah. Faham lagi? Betul tak? Bila imam kena rakaat? Setelah habis baca surah ataupun setelah habis baca Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Bukan imam bila habis baca surah kena tanya habis lagi macam gitu. Tak. Maknanya anggarkanlah supaya makmum sempat baca Fatihah. Sebab tu kalau tu imam baca surah pendek, lepas baca surah pendek habis dah dan tidak ada lagi, tak habis lagi makmum, jangan rakaat lagi kalau boleh. Yang afdal sekali jangan start lagi baca surah. Kalau nak baca surah pendek, beri ruang dulu. Anggar mana kalau kita start baca makmum habis dah, beres. Paling afdal habis dah makmum baca Fatihah baru imam mula membaca surah. Baik, katakan tak berlaku gak gitu, imam rakaat juga dulu, makmum kena rakaat juga. Ya, kalau kita mari lewat dah, maka dipanggil masbuk. Tu imam rakaat, kita rakaat. Kalau kita mari sama dengan tu imam rakaat takbir sama, maka jangan rakaat, kena habiskan Fatihah. Soalan seterusnya. Tahun 90 saya beranak seorang anak pada bulan Ramadan. Saya tinggal 20 hari puasa. Tahun 93 saya beranak pula seorang lagi Ramadan, 28 hari. Sekarang tahun 2011 belum qada lagi puasa. Bertuah mumet. Berapa hari saya kena ganti puasa? Daripada dan berapa banyak video? Boleh tak video saya bayar di luar Terengganu? Contohnya di Johor, Kuala Lumpur. Boleh tak video daripada tabung perjuangan umat Islam? Baik. Dia beranak tahun 1990. Baik. Katakan dia tinggal 20 hari. Sekarang 2011 wajib qada 20 hari juga. Tapi mulakah tahun tak bayar puasa ini, jawabnya kena fidyah. Faham? Tak qada kena fidyah. Fidyah itu kita lakah. Jadi kalau sekarang 1990 berapa tahun? 20 tahun lakah. Tahun yang pertama tak kira, tak lakah lagi tahun pertama. Tahun 91 tak lakah lagi. 92 dikira lakah tahun. 92 sampai sekarang 20 tahun. Jadi kalau satu hari mu tinggal 20 cupak, 20 hari 20 kali 20 apa? 400 cupak kena bayar. Dah qada 20 hari sahaja. Faham? Qada tak berganda. Fidyah. Lepas tu boleh tak beri tabung perjuangan? Tak boleh. Fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah puasa hanya kepada fakir dan miskin saja. Bukan asnah zakat. Anak yatim tak dapat. Beri ke surga tak sah. Beri ke masjid tak boleh. Untuk fakir dan miskin. Hak kata boleh beri ke tabung perjuangan, hak sabilillah, tu asnah zakat. Ni bukan masalah zakat. Ada orang yang buat ikut sir gitu. Dia buat macam zakat juga. Apa beza masjid dengan surau? Beza dia masjid, kita niat buat masjid. Siapa yang niat buat bangunan ni sebagai masjid, maka jadi masjid tanpa khilaf. Siapa yang niat buat surau atau musalla atau tempat sembahyang tak sebut masjid, mendapat mazhab Syafi'i tak jadi masjid. Faham? Niat surau jadi surau. Dan benda beza, bila surau boleh masuk perempuan haid, orang lelaki junub boleh. Tak boleh jadi niat itikaf dan tahiyat masjid, tak ada. Jadi kalau buat masjid tak ada khilaf, memang jadi masjid. Umpamanya masa dia duduk berata tanah nak naik bangunan, tuang penyepung berniat, aku jadikan akan bangunan ini sebagai masjid kerana Allah Ta'ala kata gitu. Bila kata gitu, bangunan tu jadi wakaf sampai kiamat. Nampak? Putus dah lah. Jadi masjid. Dah beza ke mana? Ada orang kata masjid orang buat jemaat, surau dah buat jemaat. Salah. Buang tu khurafat. Tak betul tu. Masjid ialah bangunan yang diniatkan masjid semasa pembinaannya jadi masjid. Dah buat jemaat tak ada beza, masjid juga.
Cuma kalau orang buat jemaah dia panggil masjid jami'. Faham? Kalau dah buat jemaah orang panggil masjid saja. Kalau tempat kita dia tak panggil jami', masjid belaka. Bila masjid buat jemaah Terengganu. Faham tak? Tak pergi belah luar Johor, Negeri Sembilan, Melaka, masjid yang buat jemaah dia panggil jami'. Dia tiru style Mesir, Jordan dan sebagainya. Pasal jom Mesir apa semua dia berapik-berapik masjid. Nak masjid kita kasut 2 tik masjid pula. Jadi buat jemaah hak tu masjid jami'. Nampak? Jadi nak tanya masjid ni masjid jami'. Ni buat jemaah. Hak lain masjid biasa. Jadi tempat kita masjid belaka. Jadi patutnya kalau surah buat tu you ni jangan letak nama surah, niat masjid lalu. Bila jadi masjid maka tak ada khilaf dah. Nampak? Boleh tayak masjid, boleh iktikaf. Faham? Dah kan takak pula niat masjid. Ni jabat agama dah. Ni buatlah tulis masjid tak ada masalah. Faham? Yang tak bolehnya di segi peraturan peraturan kanun syariah Terengganu. Faham? Yang tak bolehnya buat jemaah tanpa kebenaran. Faham tak? Kalau kita tulis masjid kita buat dah jemaah, takak tak tuan dia? Takak tau? Dah awak masjid. Jadi awak surah. Dalam kampung anggar-anggar muat 40 orang ada kata. Kalau kata Islam mereka bila nak minta jadi masjid, minta baca jemaah, niat awak masjid dulu. Faham? Biar cek pun. Bila awak masjid tak ada khilaf. Kita banyakkan silap gini niat awak surah. Situ tak kena niat awak masjid lalu. Tulis situ masjid pok to you. Dia kata mari esok awak ni masjid. Siapa suruh awak masjid? Ada orang kata gitu. Dia tak boleh apa? Tulis je boleh kau. Tak boleh. Bukan awak jemaah. Tulis saja nama masjid. Faham? Supaya nak orang boleh iktikaf boleh apa. Jawab agak gitu. Waktu ambil kitab, lagi rembang kitab tak muka. Faham? Soalan seterusnya. Saya terajak solat subuh padahal saya sudah sedar masa azan tapi terlelap pula. Adakah dosa macam mana untuk saya tebus silap ini? Saya terajak solat subuh, bukan terajak solat subuh, terajak tidur. Pasal masa subuh dia bangun dah, pasti terlelap pula. Bangun-bangun habis waktu, bukan terajak solat subuh, terajak tidur. Nak wis sedap tak mau bunyi. Jawabnya memang kalau kita bangun dah dalam waktu subuh atau dekat dah dengan subuh, tak haram tidur pula dengan syarat bangun dalam waktu. Makruh saja. Tapi kalau kita tidur pula dekat nak subuh dah atau subuh dah dan bangun habis waktu, tidur itu haram, berdosa. Nampak? Jadi wajib kena taubat dalam kes ni. Kena taubat. Dia tekan tidur kan, tahu dah tidur tapi hak mula-mula bangun dah kan. Bangun dah pergi tidur pula. Yang tak berdosa bangun tidur daripada semalam. Semalam tam maring. Duk sembang dengan bini dah dia pukul 6.30 petang. Tak kira tidur terus lagi bini. Bangun pukul 8 pagi esok. 3 waktu semayang tak ada. Tu baru dimaaf pada syarak. Tidur apa dia pukul 6 apa pagi esok. Hari kira lelaki penimpa dia suruh ambil pi anak, bini satu lagi ambil pi kuda anak. Terletang tu lelaki pakai esok. Soalan seterusnya, bagaimana aurat seorang wanita ketika dalam iddah di depan bekas suaminya, yang mana bekas suaminya sering berkunjung ke rumah bekas isterinya dengan rasa nak tengok anak? Mohon penjelasan. Jawabnya, ini bukan mahram kita lagi. Faham? Ini bekas suami. Aurat macam biasa orang-orang yang asing, walaupun mari tengok anak. Faham? Yang tak ada aurat, isteri kita cerai dah, laki cerai dah tapi dah habis iddah lagi. Faham? Itu